Okey, hello semua. Selamat kembali kepada tutorial bagi khusus teknik berfikir. So, saya rasa buat hari ini semua dah belajar mengenai alat berfikir dan juga gaya berfikir. Okey, so hari ini kita akan dengan secara mendalam kita akan kaji sikit apa dan bagaimana kita nak jawab soalan bagi gaya berfikir. Okay, so sebelum saya mulakan, beberapa maklumat yang penting. So, hari ini merupakan 11 hari bulan, mungkin November. Saya rasa semua buat setakat ni sudah stable lah. Tak ada siapa-siapa yang nak drop subjek ke atau apa-apa masalah. Okay, so sebelum midterm break, kita akan ada 2 tutorial termasuk hari ini. So, maksudnya ada 1 tutorial lagi lah. Okay. Memandang situasi COVID-19, saya rasa there's a high chance kita tak dapat jumpa secara bersemuka. Okay, tapi tak apalah. Setakat ni kita teruskan sajalah kalau buat online. Okay. So, tarikh ujian pertengahan semester, kalau anda semua dapat balik untuk buat ujian tu, tarikhnya ialah 8 Disember. So, kalau tidak dapat balik pun, soalan bagi ujian pertengahan tahun akan dikeluarkan pada minggu tersebut dan anda akan adanya 5 hari untuk siapkan dan hantar balik kepada saya. Okay? Tapi sekarang masih awal lagi. Okay, so just to recap, bagi midterm tu dia ada 3 soalan. Okay, pilih satu. Okay, biasanya 3 soalan tu, satu soalan ialah soalan yang mengenai alat berfikir, satu soalan ialah mengenai gaya berfikir, dan yang ketiga biasanya teknik berfikir lah, tapi maksudnya anda boleh pilih antara alat ataupun gaya berfikir. Alright, so hari ini kita akan fokus kepada gaya. Okey, satu lagi pengumuman mengenai esei. Okey, so ingat tak yang tutorial yang lepas saya minta pelajar semua untuk berikan topik masing-masing. Okey, kalau anda telah siap, telah fikir, telah tahu apakah topik yang anda akan lakukan, tolong pada hari ini isikan borang. Okey, seperti questionnaire yang ada di e-learn. Okey, sebenarnya hari ini hari yang terakhir lah. So, kalau siapa yang tidak dapat siapkan hari ini, ada markah sikit akan ditolak daripada markah jumlah esei anda. Okay, bagi mereka yang telah berikan topik, saya telah update saya telah update dekat e-learn lah bagi sesiapa yang telah topik yang telah diberi dan saya telah approve. Saya telah senaraikan topik anda di atas e-learn. Okay, sebenarnya tak ada masalah lah. Biasanya saya tak kisah. Saya biasa akan approve saja bagi apa-apa topik. Tapi kalau topik tu susah sangat, saya mungkin akan komen ataupun email secara individu lah. Tapi setakat ni cuma 1 atau 2 saja student dalam semester lepas pernah saya contact. Okay, so nyatakan topik pilihan anda sini, iaitu laman web di e-learn. Lepas tu ingat deadline-nya sebenarnya masih lama lagi, tapi anda kalau sekarang free kan, kalau tak ada apa-apa nak mulakan awal, lebih baik mulakan awal lah kan, nanti sebab nanti let's say end of the year mungkin ada lab ke ada apa-apa, so siapkan awal, hantar awal. Saya tak okay, it's better for you lah. 1st of January deadline. Lepas tu penghantaran adalah secara soft copy, sama juga melalui e-learn. Okey, saya ada bagi contoh ataupun template anda supaya untuk menyenangkan anda untuk siapkan esei. So, template ini ada di e-learn, anda boleh download dan saya telah sediakanlah macam mana nak jawabkan esei tersebut. So, biasanya so eseinya mesti ada satu pengenalan. Okey, so bagi esei pengenalan tu penting, tapi bagi midterm test, bagi ujian semua peperiksaan, pengenalan tu tak penting. Okay, so sebab pengenalan ni saya nak tahu apakah background bagi masalah anda. Okay, so maksudnya pengenalan ni sebenarnya perlu panjang sikit lah. Saya bukannya expect 1 paragraf saja sebab anda kena berikan
background yang lebih lengkap atau complete, sempurna. So saya tahu kenapa anda nak pilihkan topik ini. Okay, so maksudnya dia juga ada sikit background. Okay, dia juga ada sikit problem statement kenapa anda pilih masalah ini. Okay, dan juga apakah teknik berfikir yang anda telah pilih. Okay, so pengenalan anda mesti ada yang ketiga-tiga ni. Lepas tu definisi masalah kalau ada, okey, kalau definisi tu anda boleh masuk pengenalan pun tak apa. Okey, lepas tu kalau nak bincang apa, faktor kesan langkah, nilaikan langkah semualah. Okey, so biasanya these are the important things lah. Lepas tu kesimpulan, okey, contohnya kalau anda telah nilaikan apakah langkah yang paling baik dengan apa-apa teknik berfikir anda boleh buat kesimpulan. Rujukan sangat penting, tolong gunakan citation secara sah. Okay, setelah siap boleh save dalam bentuk PDF dan hantar balik kepada saya. Okay, so ini cumalah zoom in bagi apa yang ada. So this one you can download and then you can see for yourself. Okay. Oh yes, satu lagi. So kalau anda pilih SWOT ataupun segitiga konsep atau mana-mana teknik berfikir yang gunakan gambar raja, jangan buatkan gambar raja sahaja. Okay, so oleh sebab ini esei, maksudnya setelah let's say anda telah lukis gambar raja anda semua segitiga, ke apa ke, anda perlu buatkan perenggan di bawah, terangkan apakah yang telah dan juga buatkan elaboration, right? Kita nak discuss, kita nak explain sikit apa yang telah anda buat di atas anda. Right, so biar kita teruskan. So hari ini kita akan bertumpu kepada gaya berfikir. So hari itu kita telah kita telah revise apakah alat-alat berfikir yang ada. Saya harap buat sekarang anda telah faham. Kalau ada apa masalah, ada apa yang tak faham, boleh tanya saya mungkin melalui email ataupun komen dekat YouTube pun boleh lah. Okay, so ini contoh soalan bagi masalah gaya berfikir. So soalannya mengenai kegiatan pinjaman wang daripada Along. Okay, saya rasa semua tahu Along tu siapa lah. Okay, Along tu ceti haram. Okay, so peminjam wang yang tidak sah ataupun yang memberikan faedah yang sangat tinggi. Okay, supaya kadang menyusahkan orang, dan kalau sesiapa yang tidak dapat pulang, okay, mereka akan membuat ancaman secara fizikal ataupun emosional kepada sesiapa peminjam wang. Okay, so soalannya dia minta anda gunakan gaya berfikir yang sesuai. Okay, so dia mesti gunakan gaya berfikir. So ada banyak-banyak gaya berfikir, nanti saya akan go through. Lepas tu analisiskan apakah punca dan juga langkah. Right, so apakah faktor kenapa orang pula nak pinjam terjadinya, nak pinjam wang. Okay, so kita baca secara terperinci. Kegiatan pinjaman wang daripada Along semakin menarik minat orang ramai yang kesempitan wang untuk berhutang tanpa menghiraukan bebanan kadar faedah tinggi. Okay, so masalahnya lebih kepada Along ke atau peminjam? Right, dengan menggunakan gaya berfikir yang sesuai, analisis punca terjadi kegiatan ini. So kita analisis sikit. Kegiatan ni maksud apa? Kegiatan Along yang berleluasa ke atau kegiatan orang ramai? Okay, sebenarnya is a mixture of both. Okay, sebab dia tidak secara terperinci. So maksudnya this is one big issue. Okay, so nampaknya kita boleh fikir, kita boleh bahagikan masalah ni kepada dua, right? Yang pertama ialah Along. Kenapa dia wujud, right? Kenapa Along wujud dan kenapa mereka boleh melakukan pinjaman wang secara tidak moral ataupun tidak baik. Dan yang kedua, kenapa ada orang ramai pula, right, yang minat untuk pinjam daripada Along. Okay, so this is the kegiatan. Okay, dan sebenarnya dia ada bagi sikit hint, right, sebab kita boleh sesiapa peminjam tu, mereka biasanya kesempitan wang, tak cukup wang. Okay, dan mereka juga yang penting mereka
mereka nak dapat wang dengan cara yang cepat. Okay, mereka tak kisah bebanan kadar faedah tinggi. Okay, mereka fikir sekarang, tidak fikir kemudian. Okay, so nampaknya sudah ada isi untuk masalah orang ramai. Okay, so biasanya ada supply, ada demand kan. So kalau ada orang yang perlukan wang secara cara ini, maksudnya adalah Along yang akan bagikan demand kepada yang ini. Okay, so kita kena analisiskan apakah puncanya dan juga apakah langkah yang paling baik. Okay, diambil oleh kerajaan. Alright, kerajaan, bukannya sesiapa. So dia narrowkan kepada kerajaan. Okay, so same thing, ingat 100 markah, saya akan bagi 5 markah bagi setiap point. Maksudnya anda perlu ada 20 point dalam isi anda. Dan kalau point tak sempurna ataupun kegunaan gaya berfikir yang tak berapa sesuai, anda akan dapat 4 atau 3 ataupun 2 markah. Okay, so langkah tu kita nak cadangkan dan juga nilaikan. Okay, so kalau dia telah menyatakan secara terus terang kan, so anda tahu anda mesti buatkan penilaian. Okay, sebenarnya tadi kita fikir kita boleh tambahkan isi mengenai kesannya, tapi sebab dia sudah berikan apa, anda perlu cadang dan anda perlu nilaikan. So maksudnya this is a must lah, kita mesti menjawab kehendak soalan. Okay, so biar saya tunjukkan sikit beberapa gaya berfikir yang ada. So yang pertama ialah analytical. Okay, gaya berfikir analytical maksudnya anda fikir berdasarkan fakta dengan maklumat, kita fikir dengan teliti. Okay, berdasarkan logik. Dan opposite-nya, berlawanan ialah kreatif, di mana menggunakan apa-apa fikiran yang tidak logik ataupun konsep ataupun idea. Okay, kita associate dengan apa benda yang lain, right? Kita boleh gabungkan dengan APC, right? Alternatives and choices, right? So kita buatkan alternatif, kita fikirkan yang di luar kotak. Hypothetical, sesuai gaya berfikir, hypothetical sesuai untuk ramalan. So kita nak buat ramalan, kita nak nilaikan sesuatu, apakah yang berlaku pada masa hadapan, ataupun fikirkan apakah kesan yang akan berlaku, kita buatkan gaya berfikir hypothetical. Gaya berfikir critical maksudnya kita kena meneliti sesuatu, okay, secara jelas, secara rumus, kita perlu menilai sesuatu. Okay, so good question, apakah bezanya dengan analytical dengan critical? Okay, so critical dia adil. Okay, maksudnya kita tidak berat sebelah. So kita kita fokus kepada sesuatu topik, sesuatu masalah, dan kita analisiskannya dengan secara kritikal. Okay, so biasanya critical ni dia bertumpu kepada sesuatu. Okay, tapi analytical tu dia boleh beramai-ramai. Kita boleh fikirkan, analyze secara ramai, dan kita buatkan rumusan berdasarkan fakta dan semua analisis yang kita ada. Okay, so ini perbezaan antara analytical dengan critical. Historis, kita akan masukkan komponen masa, komponen waktu. Okay, so kita akan fikirkan apakah yang berlaku sebelum ini. So biasanya kalau nak huraikan sebab atau faktor, ya, kita gunakan historis lah. Okay, so kita kena fikirkan sikit latar belakang mengenai masalah tersebut. Okay, so this is like the history. Lepas tu kita predict dengan hypothetical. Okay, so they work hand in hand. Constructive, okay, bagi constructive kita kena fikirkan yang positif biasanya. Okay, so kalau nak buatkan macam mana nak baikikan kelemahan, macam mana nak how do we move forward, okay, semuanya constructive. So kita bukan kepada negatif ataupun secara tiada inisiatif. So this is constructive. Okay, so dia mesti sesuatu yang positif dan akan bukannya membinasa, okay, dia akan memberikan faedah kepada apa yang dilakukan. Okay, proaktif maksudnya dengan
to say proaktif, lawannya ialah reaktif. Okay, so reaktif ialah sesuatu yang telah berlaku. Okay, kita analisis apa yang telah berlaku. So dia sikit kaitan dengan historis, tapi reaktif tu kita react kepada apakah yang berlaku. Okay, so nanti kita boleh fikirkan contoh antara reaktif dengan proaktif. So proaktif tu maksud kita rancang bentuk sebelum sesuatu masalah berlaku. Okay, so reaktif maksudnya masalah telah berlaku, macam mana kita selesaikan. Proaktif tu masalah belum berlaku lagi, okay, dan kita nak selesaikan masalah tersebut. Okay, so saya bagi satu contoh. Okay, contohnya sekarang kita ada pengajaran dan pelajaran secara online. Okay, online learning. Kenapa kita buatkan online learning? Sebab sekarang kita perlu ada social distancing. Okay, ataupun sebenarnya kita ada pandemik lah, pandemik. Okay, COVID-19. Okay, so ini merupakan satu masalah. Kita perlukan mengamalkan social distancing, menjarakkan sosial semasa pandemik ini. Okay, so kita nak solvekan masalah ni, kan? Kita nak selesaikan masalah ni. So secara proaktif, maksudnya sebelum kita ada pandemik, kita telah sediakan tools ataupun alat-alat untuk menyediakan universiti supaya menjalankan pengajaran dan pembelajaran secara lancar. Okay, contohnya, dulu saya belajar di NUS, National University of Singapore. Dalam setiap semester, mereka akan pilihkan satu minggu, dipanggilnya e-learning week. Okay, e-learning week maksudnya semua pensyarah, semua pelajar tidak perlu datang ke sekolah. Mereka akan mengadakan pengajaran dan pelajaran secara online, okay, pada minggu tu. Okay, masa saya belajar kat NUS tu, it's between 2010 to 2014. Okay, masa tu memang tak ada apa wabak-wabak yang pandemik yang teruk seperti sekarang. Tapi mereka telah fikir masa hadapan. Okay, kalau semasa pandemik macam mana kita nak lakukan? Mereka telah sediakan tu server-server semua untuk jalankan e-learning bagi semua pensyarah, dan pensyarah semua sedia. Mereka dah tahu macam mana apakah software yang boleh gunakan pada e-learning. Okay, so ini kita panggil proaktif. Kita sediakan sebelum masanya telah berlaku. Reaktif maksudnya, okay, pandemik telah berlaku. Macam mana? Sekarang bagaimana kita nak selesaikan masalahnya? Okay, so contohnya kita halang student daripada kemasukan bagi ke universiti, right? So maksudnya kita nak prevent, kita nak solvekan supaya wabak ini tidak dijangkiti oleh orang ramai. So kita buatkan reaktif. Masalah telah berlaku dan bagaimana kita nak buat. Okay, contoh lain ialah macam jenayah, kes jenayah. So kita boleh halangkan jenayah, kan? Okay, kita jangan berjalan ataupun berada di tempat yang gelap semasa waktu malam. Okay, itu self protection. Okay, itu proaktif. Reaktif, kalau jenayah telah berlaku ataupun sesiapa yang telah mengambil pisau dia nak cucuk, kalau so macam mana self defense. Okay, so anda perlu tahu macam mana nak prevent, okay, jenayah daripada berlaku. Okay, so reaktif dengan proaktif. Pragmatic. Okay, pragmatic kita fikirkan secara praktikal. So pragmatic biasanya is very important dalam menilai masalah anda ataupun langkah yang telah anda pilih. Sebab anda boleh bagikan banyak-banyak langkah ataupun cadangan untuk memperbaiki masalah tersebut, tapi cuma beberapa saja yang praktikal. Okay, praktikal seperti apa? Dalam kewangan, okay. Contohnya kalau perlukan kewangan ataupun funding yang dana geran yang tinggi, biasanya susah nak dilakukan lah. Ataupun dalam masa yang paling cepat kita nak selesaikan masalah tersebut, yang mana lebih praktikal. Okay, dan juga manpower, right? So ada berapa orang yang diperlukan. Kalau dia perlukan banyak-banyak orang, maksudnya pragmatic tu tak berapa pragmatic lah, tak berapa praktikal. Okay, so dia fikir secara dia ada sikit analisis lah secara dalam situ, tapi dia tumpu kepada practicality.
Okay, so kalau systematic itu maksudnya dia teratur. So gaya berfikir systematic, kita fikirkan, kita telah gunakan gaya berfikir pragmatic, kita dah tahu apa yang practical, apa yang tidak, dan kita teruskan kepada systematic. Okay, kalau kita dah tahu yang mana lebih practical, so apakah yang kita nak lakukan dulu? Okay, systematic. Step 1, kita lakukan cadangan ini dulu. Systematic yang kedua, macam mana? Okay, so this is how you use systematic. Projective sama dengan hypothetical. Okay, hypothetical maksudnya kita ramalkan apa. So projective maksudnya kita berdasarkan fakta. Okay, kita project kepada hadapan. Apakah yang akan berlaku dan apakah pilihan yang paling baik, apakah implikasi. Okay, dan kita bukan sahaja ramalkan situasi, kita ramalkan apakah implikasinya dan bagaimana kita nak selesaikan implikasi yang negatif yang akan berlaku. Okay, so positif negatif mereka berlawanan, so kita gunakan gaya berfikir secara positif dan juga negatif. Okay, gaya berfikir negatif bukannya maksudnya anda perlu fikir secara negatif. Okay, so anda fikirkan apakah dari pandangan apakah negatif, okay, situasi negatif yang akan berlaku. Okay, so pandangan secara positif apakah yang akan berlaku. So anda boleh selesaikan masalah dengan let's say pemikiran positif. Okay, so kita boleh fikirkan. So contohnya dalam pandemik ni, okay, so tadi online learning, right? So daripada gaya berfikir positif, apakah implikasi positif online? Okay, kemungkinan kita telah lebih dapat, how to say, bagi mereka yang tidak dapat berada di sekolah sebab let's say contohnya yuran, bukan yuran, so your fees, right? So your hostel fees is very high. Okay, so anda tidak perlu hidup ataupun duduk di hostel, anda boleh duduk di rumah, you save money. Okay, and that's the positive side maybe. Okay, negative side, okay, memang banyak lah sebab kita tidak bersemuka, kadang-kala tidak ada motivasi semua, right? So you can think of something from the positive point of view and the negative point of view. Okay, so gaya berfikir yang lebih susah saya listkan dalam slide ini. Okay, yang pertama ialah nilai. Apa maksudnya nilai? Okay, in English we call it value. Okay, so this has a few implications. So kita gaya berfikir secara nilai. Kita fikirkan apakah nilai masalah ini? Apakah nilai langkah ini? What is the value of this? Okay, adakah dia valuable? Adakah kita boleh nilaikan adakah dia lebih bernilai daripada masalah yang lain? Okay, so kadang-kadang saya tidak menggalakkan anda gunakan gaya berfikir nilai sebab kebanyakan student yang gunakan nilai ni biasanya salah lah. Okay, in the end semuanya tak berapa betul dan saya perlu potong markah. Okay, so nilai ni bukan senang nak gunakan, tapi anda boleh cabarkan anda sendiri bagaimana anda boleh gunakan gaya berfikir nilai dalam situasi yang bukannya senang kita nak gunakan. Okay, so think of the value of the problem. Okay, is it very important? Is it not important? Okay, so kita fikirkan nilainya. Okay, nilai faktornya. So contohnya ada beberapa faktor. Apakah nilai kita nilaikan apakah faktor? Okay, is this important or is this just for a certain group of people? Okay, or even if it's for a certain group of people, is it important in the larger scale, right? So kita nilaikan apakah masalahnya. So it's like giving a weight to it, right? Okay, pemberatan kepada sesuatu masalah. Okay, ini pun selalu student buat masalah ataupun kesalahan ialah dengan gaya berfikir objektif. Okay, objektif ni ada banyak makna. So we know that one of the meaning of objective is the aim lah. Okay, apakah objektif situasi ini ataupun apakah objektif pelan langkah perancangan ini, right? That's the aim of it. Tapi dalam gaya berfikir objektif ni bukan objektif tersebut. Objektif maksudnya kita berfikir secara objektif. Okay,
And lawannya objektif ialah subjektif. Okay, saya tak pasti kita ada subjektif. Alright. So what's the difference between objective and subjective? Okay, subjektif kita fikir dari pihak sendiri. So it's like your point of view. Okay, ataupun sesuatu pandangan yang sempit. Okay, bagi sesuatu kumpulan sahaja. So let's say from the point of view of your parents only, or from the society only, from political leaders only, itu secara subjektif. Okay, yang objektif maksudnya kita berfikir secara dengan mengirakan pandangan orang lain. Okay, so kenapa sini kita panggil neutral? Sebab neutral fikiran secara objektif tu tidak bias. Okay, dia tidak berat sebelah kepada pandangan segelintir kumpulan orang. Okay, dia berdasarkan kepada fakta maklumat bagi banyak-banyak pihak sebelum membuat sesuatu decision, okay, yang objektif. Okay, so objektif tu maksudnya kita berfikir secara objektif. Okay, bukannya aim, right? Gaya berfikir objektif, right? Okay, emotif maksudnya kita gunakan perasaan. Okay, kadang-kadang gaya berfikir emotif ni juga susah untuk dilaksanakan sebab kadang-kadang kita misunderstand, okay, apakah emotif yang kita boleh gunakan. Okay, so contohnya kita balik kepada situasi jenayah. Okay, kita bincangkan sesuatu yang lebih kontroversial. Okay, so jenayah, let's say kita talk about let's talk about rape. Okay, so masalahnya ada dua jenis orang biasanya. Okay, ada yang minta, okay, mereka hantarkan masalah ni kepada yang orang, the rapist, right, the person that raped. Dan satunya mereka rasanya masalah kepada wanita ataupun sesiapa gadis yang berpakaian yang tak senonoh. Okay, so kita fikirkan masalah ni secara objektif. Okay, apakah sebenarnya masalahnya? Okay, so adakah kita perlu, so contohnya kalau kita salahkan wanita, right, adakah kita perlu mengadakan undang-undang, okay, untuk how to say, we restrict the way how women dress, ataupun kita nak mengenakan undang-undang untuk restrict how the rapist act. Okay, so kita boleh fikir secara emotif. Okay, kenapa ada orang yang akan fikirkan bahawa wanita merupakan masalah? Okay, siapa yang fikirkan biasanya wanita yang masalah? Biasanya lah, okay, ialah lelaki sendiri. Okay, sebab mereka fikirkan dalam culture yang lama, the very traditional cultural value, mereka memandang rendah kepada kumpulan wanita. Okay, mereka they objectify women. Okay, so mereka menggunakan emotion mereka, okay, dalam pemikiran. So itu sebab mereka fikirkan secara emotif dalam yang telah embed dalam culture kita bahawa kesalahannya kepada wanita. Okay, kita boleh fikirkan gaya berfikir emotif kepada wanita juga. Okay, so biasanya kita akan dengar, let's say, there are like protests by women. Okay, they protest that we can wear anything that we want. Okay, itu pun secara emotif. Okay, so saya rasa sesiapa yang berfikir secara objektif dan rasional, kita tahu, yes, we can wear everything that we want, but kita pun kena pandai juga, kita perlu berfikir secara rasional. Kita tak nak berpakaian secara we don't want to wear clothes until that, you know, we cause trouble to other people or to cause trouble by ourselves. Okay, so we have to weigh the safety consequences that I can make a choice to wear like this, but then at the same time I will also I know that there's a non-zero probability that, you know, I would cause trouble or even the safety of myself. Okay, so kalau kita tidak berfikir secara rasional, maksudnya kita telah jatuh dalam pemikiran secara emotif. Okay, so kita nak cakap berdasarkan emotion yang berat sebelah. Okay,
Nampak tak? So sebenarnya kadang-kadang emotif ni boleh emotion dari mana? Dari tempat, dari mana-mana tempat. Rapist pun ada emotion juga. Okay, so kadang-kadang sesiapa yang melakukan jenayah ini, mereka kemungkinan ada dua jenis. Okay, ada yang selepas itu mereka akan they will blame the women. They say that, oh, dia salah, dia how to say, she seduced me, she make me want to, you know, sin. Right, so ada kita dia juga boleh gunakan emotion secara, let's say, breakdown. Okay, kemungkinan dia seorang pensyarah, tiba-tiba terbongkar masuk let's say came out in the news, dia masa tu emotional breakdown, dia fikir secara emotif, you know. So ada yang argue that kadang-kadang rapist mereka pun ada emotion juga. Jangan buatkan satu kali kesalahan biarkan untuk musnahkan kehidupan mereka. So you see, you can think emotionally bagi masalah ini. Tapi yang penting kita solvekan masalah ini secara objektif. Maksudnya kita perlu lihat pandangan dari mana-mana tempat. Okay, ini cuma, this is just about rape. Okay, kita belum masuk kepada you know, the rape and kill kind of dengan pembunuhan lagi. Okay, so kalau ada pembunuhan, ada orang yang mati, okay, that's going to complicate matters. Okay. Okay, yang saya rasa this, I think this is the last one, right? So gaya berfikir intuitif, dia lebih kurang kepada emotif, okay? But it focuses on the intuition, okay? Apakah, what is your first instinct, okay, that you have when you want to make a thing, okay? So contohnya, saya okay, what is instinct, right? So let me give an example. So if I tell you to think of an apple, right? So you already think of an image of an apple with a specific color in it. Okay, so for me, I thought of a red apple whenever I think of an apple. But some people, your first instinct, you think of a green apple. Okay, right? So intuitive. Kita semasa kita melihat sesuatu masalah, apakah reaction kita yang pertama? Apa yang kita akan fikirkan? Okay, so contohnya, ada satu video viral, okay, di internet. Okay, no context, kita tak tahu apakah yang berlaku, tapi captionnya ialah, let's say a student argues with teacher or something like that. Okay, so anda nampak thumbnailnya ada satu pelajar yang argue dengan guru. Okay, there are two types of intuition. Okay, kadang-kadang ada sesetengah orang, segelintir, yang akan fikirkan, okay, sebelum saya menonton video ni, saya fikirkan, mesti student ni yang baik. Okay, dia akan mungkinnya cikgunya yang malas tak mengajar, so sebab dia akan, you know, argue dengan cikgu dia. Okay, kemungkinan ada segelintir yang sebelum menonton video, mereka akan fikir, ini video mengenai seseorang how to say, a really bad student trying to argue with the teacher, sebenarnya yang student yang biadab ataupun apa-apa. But you nampak tak, ini intuitif. Okay, intuitif bukannya senang, sebab intuitif dia memang banyak subjektif. Bagi pihak yang berbeza, intuitionnya mereka tak sama. Okay, so kalau anda nak gunakan gaya berfikir intuitif, biasanya very subjektif kepada intuitif anda, ataupun intuitif bagi sekumpulan orang, atau contohnya how to say, sesuatu kaum, ataupun daripada agama yang sesuatu, apakah intuitif mereka, right? Okay, so agama, so let's talk about agama. So contohnya intuitif, let's talk about Buddhism, right? Buddhism dengan Christianity. Okay, apakah intuitif yang berbeza? So Buddhism, orang Buddhis mereka percaya kepada nirvana, maksudnya akhirnya mereka harap mereka dapat mati dan tidak dapat, you know, they won't how to say, live again. So mereka nak hapuskan, you know, kehidupan. They want to live without, you know, they want to reach nirvana, which means the ending of all things. Okay, Christianity, fikiran mereka bahawa they have eternal life. Okay, maksudnya mereka akan hidup di syurga, right? So bila mereka fikirkan, if you give them the word of like end time, ataupun terakhir, ataupun let's say judgment ke, Buddhis akan fikir secara kosong. Okay, mereka fikir, okay, the end, the best thing is
tidak ada. Kita tidak akan mengulangi kehidupan kita. Tapi bagi seorang orang Kristian, mereka akan fikirkan, oh, the best thing is, maksudnya kita akan we will live forever, live eternal life, kita akan hidup berlama-lama. Right, same thing. That's intuition between two different groups of people who with different beliefs. Okay, you get it? So intuisi bukannya senang, okay, tapi anda perlu you need to be very knowledgeable in order to use intuitive correctly, because sometimes you get the wrong intuition for the wrong groups. You don't get to bring your point strongly across. Okay. So bagaimana kita gunakan gaya berfikir dalam esei kita ataupun contoh nak menjawab soalan ujian? Okay, ada dua jenis. Okay, one is when you are trying to write, you buat kurungan. Okay, so contohnya anda berikan punca, kita akan contohnya anda tulis di sini kita akan senaraikan apakah punca yang kita bagi masalah ini, and then antara puncanya ialah let's say kekurangan kewangan, then you can use bracket gaya berfikir something, okay, or pemikiran something. Okay, so gaya berfikir dengan pemikiran tu the both words also can use lah. Okay, so anda boleh buat kurungan dan dia mesti antara gaya berfikir yang ada lah. Okay, so don't create your own. So nampak tak ada objektif tapi tak ada pemikiran subjektif. So jangan don't invent your own. Okay, yang kedua yang how to say I prefer this one ialah anda state, you just write down dengan menggunakan pemikiran nilai contohnya. Okay, okay lah, let's do something else. Pemikiran analitik, punca sesuatu bla 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 ialah this kind of thing. So you can tulis dalam ayat. So as long as I see emotive, as long as I see the word either pemikiran or gaya berfikir, so that warrants 5 marks lah. Okay, of course kalau kesalahan ataupun salah guna, then maybe you get 4 or 3 or even 0 if you use it totally wrongly. Okay, so jom sekarang biar kita nak jawabkan soalan tadi. Right, so pinjangan orang Along menarik minat orang ramai. Okay, so ingat tak tadi masalah kita nak cari apakah punca dia. Okay, so biasanya contohlah, let's say 5 is a good number. Kita fikirkan apakah 5 punca di mana Along dapat menarik minat orang ramai. So maksudnya anda perlu tahu apakah topik ini, kenapa, apakah Along, bagaimana mereka beroperasi dan kenapa orang minta. Okay, contohnya one punca ialah faedah bank, krediti bank, sebab mereka perlukan, kalau sebarang-barang pinjaman daripada bank, seseorang itu mesti ada kredit yang profil kredit yang baik. Okay, maksudnya let's say you have a good job, okay, you have a stable job, in the past you have bought certain property before, so you have a good credit. That means they know that they will return, that when you borrow this money, we can return things to you. Okay, so kadang-kala ada orang yang memerlukan pinjaman wang, contohnya kalau dia mengalami penyakit ke apa ke, ataupun malapetaka ke, mereka nak buat pinjaman untuk memperbaiki rumah ke apa. Okay, so mereka tak ada kredit, so jadi mereka nak minta pertolongan bagi Along. Okay, so yang kedua kemungkinan mereka yang tidak tahu, okay, how to say not knowledgeable, mereka tidak tahu apakah proses yang betul untuk mendapat pinjaman wang, dan mereka hanya they were influence, dipengaruhi oleh mereka kawan-kawan mereka yang melakukan peminjaman, okay, ataupun yang tidak pandangan yang tidak betul. Right, so you can think of all the punca kenapa ini berlaku. Okay, ataupun ada sesiapa yang mereka tinggal di dalam luar bandar, mereka tak ada bank, which I think is highly unlikely lah. Okay, so bagaimana kita fikirkan apakah punca? Okay, kita boleh tulis dengan menggunakan gaya berfikir analytical, apakah punca this and that. Okay, dan kita boleh fikirkan apakah selepas kita senaraikan punca kita, apakah latar belakang ini, right? Kenapa adanya punca seperti tersebut? Kenapa bank perlukan kredit yang tinggi? Sebab memang mereka nak protect mereka sendirilah. So kita boleh fikirkan secara historis apakah puncanya. Okay, then after you discuss your punca,
kita teruskan kepada langkah. Apakah langkah kerajaan yang kita boleh lakukan? Okay. Contohnya, biasanya lah, okay, the first thing you can think of, mengetatkan undang-undang, right? Ataupun another thing is education, right? What is education called in Malay? Okay, so education, undang-undang. Okay, sometimes my brain just jam a bit. Okay, so pendidikan, right? So education, pendidikan. So apakah langkah kita mendidik mereka yang tidak tahu ataupun kursus ke apa ke, right? Ataupun kita buatkan kempen ke untuk bagi mereka yang tidak tahu how bad along is to their life and all that. So inilah caralah langkah dan kita nilaikan, okay, adakah praktikal ke ataupun susah nak jalankan, yang mana lebih penting, yang mana lebih efektif, Masa kita fikirkan langkah kerajaan, kita fikir secara konstruktif, right? Kita nak baikikan masalah ini. So dengan menggunakan gaya berfikir konstruktif, saya akan senaraikan beberapa langkah yang boleh dilakukan oleh kerajaan untuk menyelesaikan masalah ini. Contohnya, langkah yang pertama yang mereka lakukan adalah mengetatkan undang-undang. Okay, contoh. Okay, so semasa kita nilaikan, okay, langkah kerajaan tu, okay, belum masuk nilaikan lagi. So langkah tu kita boleh fikirkan secara reaktif. Okay, so setiap langkah yang anda berikan, dia boleh melalui gaya berfikiran yang secara kreatif, reaktif ke, projektif ke. Okay, so kreatif maksudnya, contoh, okay, dengan menggunakan gaya berfikir kreatif, satu langkah kerajaan melakukan adalah dengan menggunakan how to say, media massa, right? Video ke ataupun komedian lah. Okay, so this is secara kreatif. Okay, ataupun TikTok ke ataupun media massa yang di mana dapat menarik minat orang ramai. Okay, so that's one way. Reactive, okay, reactive is undang-undang lah ataupun prosecution, right? Kepada sesiapa yang masuk dalam masalah tu. Okay, so kita nak langkah kerajaan, how to help people who fall in this, okay, menyediakan, like contohnya peluang kerja, okay, ataupun sesuatu ataupun let's say kerajaan tolong pulangkan dan berikan, how to say, bonds or certain ways to help them out. Okay, so that's reactive. Nilaikan, kita boleh nilaikan secara kritikal, kita boleh nilaikan secara nilai yang mana lebih bernilai, right? Systematic, yang mana kita perlu lakukan dulu. So kita boleh, contohnya, okay, selepas tuliskan semua langkah, so kita gunakan, kita kata dengan menggunakan pemikiran sistematik, saya rasa bahawa langkah kerajaan yang pertama dilakukan adalah, which one you have to do it first. Okay, and then kita critically analyze setiap langkah kerajaan ke apa, gunakan pemikiran kritikal. Akhirnya, kalau anda ada masa lagi ataupun tak cukup isi, yes, just tambahlah apakah kesan, but this one you have to write before you introduce a langkah, right? Apakah kesan jika sebegini, okay, what's the kesan positif, apakah kesan negatif, hypothetical, apakah yang akan berlaku, right? Kita ramalkan, right, secara hypothetical, jika alung berleluasa, apakah masyarakat akan jadi pada masa depan. Okay, so that's all I have for today. Hari ini tutorial kita pendek sikit. Saya tak akan sentuhkan gaya berfikir ataupun teknik berfikir yang lain pada hari ini. So try to digest this. Okay, fikirkan bagaimana, fill up the blanks. Okay, remember that your proficiency in Malay is more important than me. I just mark your papers, so anda perlu jawab dengan tata bahasa yang betul. Okay, so and fikirkan bagaimana nak gunakan. Sebenarnya saya rasa lah, bagi saya gaya berfikir kadang-kadang senang nak gunakan, ataupun lebih I would say, sebab yang pertama, choice anda banyak. Okay, so you have a lot of pemikiran. That's number one. Okay, once again, kalau kita ada face-to-face punya ujian, maksudnya anda perlu hafal lah semua apa-apa pemikiran tersebut. So it's easier to use. And number two, kalau anda tulis tak akan salah, right? So contohnya AGO bagi alat berfikir.
So contohnya you found aims, you ingat objectives, okay, you lupa apa G, okay, then you tulis something else, goats, and then you tolak markah lah, okay, tolak satu markah kalau anda tak ingat itu goals, right? So kadang-kala how to say, alat berfikir tu susah sikit nak dapat full markah penuh. Okay, tapi lebih or what I mean is that gaya berfikir, the higher chance to get it things right lah. Okay, so yeah, so saya memang how to say, I recommend penggunaan gaya berfikir, but akhirnya in the end I would say bergantung kepada topik. So kalau anda tidak berapa faham topik ataupun you're not very exposed to this topic, then I suggest I use another thing. Okay, so the main thing is because sebenarnya yang semua ni anda masukkan selepas anda fikirkan apakah langkah dan punca kan. Okay, so the important thing is that you have the points first. So kalau anda fikir 1 jam pun tak ada point, okay, then sudahlah, gunakan do the other topic or the other question. Okay, so saya harap tutorial ni akan tolong anda untuk menjawab soalan mengenai gaya berfikir. So kita akan berjumpa dalam 2 minggu lagi, di mana kita akan we can go through soalan yang ketiga, that means those that is either between alat berfikir and gaya berfikir. Okay, kalau ada sebarang soalan boleh tanya saya, dan bagi mereka yang belum nyatakan topik esei, sila nyatakan pada hari ini juga. Okay, so thank you and I'll see you in 2 weeks.